Filem ini bermula dengan menunjukkan seorang wanita bernama Georgia, juga dirujuk sebagai G. Dia mengenang masa lalunya bersama orang yang paling dia sayang. Sementara itu, pada malam Krismas, Georgia terkejut dan keliru kerana dia mendapati dia hamil. Sam mahu bertanggungjawab dan memintanya untuk berkahwin dengannya. Sam sanggup menyokong G dalam apa jua keadaan keputusan yang dia buat, tetapi ini tidak membuatkan Georgia berasa lebih baik. G kemudian menjemput Sam untuk datang ke rumah ibu bapanya untuk menyambut Krismas bersama mereka. Selepas menghabiskan Krismas bersama keluarganya, Sam meminta kebenaran untuk membawa G keluar ke bandar pada malam itu. Malah, di rumah ibu bapa Georgia, mereka sentiasa dibantu oleh robot seperti manusia yang dikenali sebagai android dan diberi nama Ellie. Georgia dan Sam kemudian pergi ke rumah kawan untuk meneruskan perayaan Krismas bersama mereka. Seorang pelayan android bernama Daniel menghampiri mereka dan menawarkan minuman kepada mereka semua. G mendekati Sam dan bertanya tentang telefon bimbitnya, yang Sam sudah lupakan sejak dia juga tertinggal telefon bimbitnya di rumahnya. G kemudian pergi ke tandas dan mula memberitahu rakannya, Sarah, tentang kehamilannya. G menjelaskan bahawa dia takut dan tidak bersedia kerana mereka berdua pelajar dan masih muda. Dia tidak pasti sama ada dia mahu bersama Sam dan telah meminta untuk berpisah dengannya. Di tengah-tengah perbualan mereka, perkara yang tidak dijangka berlaku di mana gelombang radio frekuensi tinggi kedengaran, menyebabkan telefon bimbit Sarah tercampak. Diikuti oleh elektrik dan elektronik lain gangguan peranti. Sebaik sahaja bunyi itu disekat, mereka terdengar kekecohan di tingkat bawah. Mereka menyaksikan Daniel android menyerang rakan-rakan mereka akibat gelombang bunyi yang dipancarkan oleh penjana bunyi. Mereka cuba untuk keluar dari situasi itu, tetapi Sam terjatuh ketika cuba menyelamatkan G. Georgia dan Sam hampir dibunuh oleh Daniel, tetapi mereka diselamatkan oleh salah seorang kawan mereka, yang memukul Daniel dengan kayu baseball sehingga dia mati. Ternyata keadaan di luar telah menjadi huru-hara akibat serangan oleh android yang bekerja di setiap rumah mereka. Malah mereka yang memegang telefon bimbit akan terbunuh akibat letupan misteri yang melibatkan semua telefon bimbit. Nasib baik, G dan Sam tidak membawa telefon bimbit mereka bersama mereka. Kita dapat melihat keadaan bandar yang telah dirobohkan akibat serangan android. Selepas beberapa bulan berlalu, perut Georgia kini telah membesar seperti mana kehamilannya meningkat kepada tanda 9 bulan. Pada ketika ini, dia tidak lama lagi akan melalui proses bersalin. Sam membuktikan rasa tanggungjawabnya dengan sentiasa menunjukkan keprihatinan terhadap G dan melindungi kekasihnya dengan sabar. Selepas serangan itu, mereka kekal di kawasan itu selama beberapa bulan, berharap keadaan akan pulih. Namun, apabila keadaan bertambah buruk, mereka terpaksa cuba melancong ke New York. Dalam perjalanan ke New York, kehadiran terlalu banyak tentera android menakutkan orang atasan, menyebabkan tentera meletup nadi elektromagnet, juga dikenali sebagai. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. EMP. Sedikit penerangan tentang EMP. EMP sahaja penyelesaian yang manusia ada pada masa itu untuk membunuh android melalui gelombang letupan yang dipancarkan oleh letupan. Tetapi ia hanya boleh diletupkan sekali sahaja. Akhirnya, selepas ombak reda, android melancarkan serangan kedua mereka, yang berjaya menumbangkan New York. Memandangkan Sam dan Georgia sedang dalam perjalanan ke Boston, mereka mesti berjalan sejauh 6 batu melalui hutan untuk ke sana kerana jalan-jalan di bandar ini telah diambil alih oleh android. Mereka kemudiannya menemui banyak pangkalan tentera yang dikawal. Askar mengarahkan mereka meletakkan barang-barang mereka dan berjalan ke belakang. Mereka kemudiannya diperiksa untuk memastikan bahawa mereka adalah manusia biasa dan bukan salah satu daripada makhluk itu. Selepas lulus ujian, mereka dibenarkan masuk ke kem selamat. G berjumpa dengan Dr. Howell dan berunding tentang kehamilannya. Dia juga menceritakan tentang perjalanan panjangnya serta niat pasangan itu untuk melawat Boston. Doktor kemudian memberitahu mereka bahawa Boston telah diperkaya dan mereka tidak boleh meneruskannya secara langsung di sana. Tambahan pula, kawasan sekitarnya adalah number Mans Land menjadikannya sangat sukar untuk seseorang bertahan melalui jalan itu. G menjelaskan bahawa dia merancang untuk bersalin di pangkalan Boston, yang terletak berhampiran jeti.
Selepas itu, mereka akan terus ke jeti masuk pesanan untuk menaiki kapal ke Korea, di mana menurut khabar angin keadaan adalah jauh lebih selamat di sana. Tetapi menurut Dr. Howard, hanya wanita dan bayi dialu-alukan di sana kerana mereka juga perlu menjaga bekalan makanan. Memandangkan usia kandungannya menghampiri tarikh matangnya, doktor menasihatkan dia untuk tinggal di kem sehingga dia bersalin. Sam, sebaliknya, cuba bertanya kepada salah seorang askar tentang perjalanan ke Boston. Tetapi askar memandang rendah Sam kerana mereka fikir dia mahu meninggalkan Amerika dalam runtuhan, dan melarikan diri ke Asia. Pada petang itu, Ji berhujah bahawa ia bukan berita baik kerana salah seorang daripada mereka perlu melakukannya kekal di Amerika. Sam akui dia boleh terima perkara ini asalkan Georgia dan anak mereka selamat. Ji, yang mendengar, menjadi emosi kerana dia percaya Sam sengaja mahu melepaskannya tanggungjawabnya. Kemudian berlaku pergaduhan antara mereka, dan Georgia mengatakan beberapa perkara yang menyakitkan. Akibatnya, Sam meninggalkan kemah dan keluar untuk mengetahui lebih lanjut kumpulan yang akan menuju ke Boston. Pada majlis penghormatan kepada rekrut baru, dia bertemu dengan lelaki tentera yang sama. Dalam keadaan mabuk, askar itu mencabar Sam untuk berlawan. Sebagai pertukaran, Sam dan kekasihnya akan ditemani oleh sekumpulan dalam perjalanan ke Nashua pada hari berikutnya. Ini akan mengurangkan jarak antara mereka dan Boston. Askar yang sombong itu kelihatan agak yakin, seolah-olah dia pasti dia boleh mengalahkan Sam yang kecil itu. Tetapi pada hakikatnya, sebaliknya berlaku. Keesokan paginya, Georgia dikejutkan oleh seorang pegawai wanita. Georgia kemudiannya dibawa bertemu dengan komander di pangkalan. Ternyata Sam telah ditangkap kerana mengalahkan salah seorang askar, menyebabkan tengkorak askar itu retak. Memandangkan Sam tidak mahu berkhidmat sebagai askar gantian, maka komander mengarahkan Sam dan Georgia diusir, walaupun mengetahui bahawa gadis itu hamil. Keputusan yang sangat tidak berperi kemanusiaan oleh seorang lelaki tentera yang sepatutnya melindungi orang awam. Tetapi bagi Georgia, perkara yang paling bodoh ialah tindakan Sam. Kerana perbuatannya, mereka terpaksa melalui laluan berbahaya yang boleh membahayakan rahim. Sebenarnya, Sam hanya niat untuk memenuhi hajatnya. Mereka kemudian meneruskan perjalanan melalui ribut hujan. Sebaik hujan berhenti, mereka meneruskan perjalanan dan terserempak dengan sebuah rumah terbiar. Sam menemui tilam supaya Ji boleh tidur dengan selesa, dan dia juga menemui kamera pencetak. Selepas membuat satu tangkapan, Sam meninggalkan satu lagi foto yang tinggal untuk merakam foto dirinya dan Ji selepas kelahiran anak mereka. Sebelum tidur malam itu, Ji melihat peta laluan, manakala Sam membaca perubatan kamus untuk mengetahui lebih lanjut tentang kelahiran. Memandangkan kawasan Boston dikepung oleh Android, satu-satunya cara untuk ke sana adalah melalui laut. Georgia menentukan laluan mereka, iaitu laluan utara melalui New Hampshire sebelum meneruskan perjalanan ke Portsmouth dan akhirnya tiba dengan bot di pelabuhan Boston. Pada asasnya, perjalanan mereka akan menjadi sangat berbahaya kerana mereka akan melalui kawasan yang tidak boleh dicapai oleh gelombang EMP, dan sudah tentu akan ada Android di mana-mana sahaja. Masa perjalanan adalah dianggarkan 3 hingga 4 hari, dengan pergerakan senyap untuk mengelak daripada menarik perhatian Android. Mereka berdua juga bersetuju untuk meneruskan perjalanan selepas anak mereka dilahirkan di rumah ini. Sam dilihat melanggar perjanjian mereka dari malam sebelumnya, kerana dia tidak pasti tentang menunggu untuk kelahiran anaknya di pantai Numberman's Land. Sudah tentu Ji tidak bersetuju kerana bunyi motosikal akan menarik robot Android di kawasan Numberman's Land. Namun menurut Sam, perjalanan mereka akan menjadi lebih sukar sekiranya anak mereka lahir sebelum ini mereka meninggalkan kawasan itu. Mereka tidak mungkin berjalan dalam diam dengan bayi yang menangis, terutamanya apabila bayi lapar dan sejuk. Selepas memujuk Ji, mereka menyediakan peralatan mereka dan meneruskan perjalanan mereka dengan basikal kotoran. Pada mulanya, semuanya kelihatan baik-baik saja. Sam dan Georgia berseronok dalam perjalanan mereka, sehinggalah mereka akhirnya singgah di tepi sungai untuk berehat. Semasa mereka menikmati karya itu dan tenang, Ji tiba-tiba perasan sosok yang mereka tidak mahu berurusan di sebalik daun. Tanpa berlengah, Sam segera menghidupkan motosikalnya dan pergi bersama Georgia. Pada ketika inilah Android muncul dan mula mengejar mereka. Walaupun Ji berjaya menembak satu Android, tetapi Android yang lain terus muncul.
Mereka juga menggunakan drone untuk mengejar mereka. Akhirnya, Sam menjatuhkan G supaya dia boleh kembali ke sungai dan bersembunyi, manakala Sam akan menarik perhatian android. Tiba-tiba seorang lelaki muncul hadapan Georgia. Dia meminta Georgia mengikutinya untuk menyelamatkan dirinya. Walaupun dia teragak-agak untuk meninggalkan Sam, lelaki itu memujuknya untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu sebelum berfikir untuk menyelamatkan Sam. Nama lelaki ini ialah Arthur. Sebaik sahaja mereka tiba di tempat persembunyian, G bertanya tentang keselamatan tempat ini yang kelihatan pelik kerana android tidak menemuinya. Arthur menerangkan bahawa dia pernah bekerja sebagai pengatur cara air di Raster Robotics, dan dia juga masih hidup kerana dia tahu bagaimana robot berfikir. Arthur menceritakan buku yang ditulis oleh Karl Čapek pada tahun 1920. Beliau menjelaskan bahawa kitab itulah yang menerangkan keadaan manusia hari ini. Menurut buku itu, terdapat seorang saintis yang sedang berusaha untuk mencipta kehidupan baru untuk membuktikan bahawa tiada Tuhan. Ciptaan yang dikenali sebagai robotik iaitu makhluk buatan yang diperbuat daripada darah daging yang hidup untuk kelihatan sama seperti manusia, dan berkhidmat sebagai hamba peribadi. Tambahan pula, sukar untuk membezakan antara robot dan manusia. Pada mulanya, mereka kelihatan gembira berkhidmat kepada manusia, tetapi berakhir dengan pemberontakan robot yang menyebabkan kepupusan kehidupan manusia. Walaupun pada hakikatnya manusia sedar apa yang akan berlaku selepas penciptaan mereka, manusia terus menciptanya untuk berjuta-juta dolar. Selepas beberapa ketika, Georgia bangun apabila dia berasa penguncupan. Georgia percaya masanya belum tiba untuk dia bersalin, jadi dia memutuskan untuk pergi keluar mencari Sam. Arthur cuba menghalangnya kerana apa yang akan dia temui di luar bukanlah perkara biasa robot hamba, tetapi mesin pembunuh. Walaupun manusia bukan robot, Arthur mendakwa bahawa android masih boleh menggodam program manusia melalui cinta. Walaupun ia kedengaran karut, tetapi melalui emosi, android akan mengeksploitasi kelemahan manusia dengan strategi mereka yang tidak dapat diramalkan oleh manusia. Georgia bertanya mengapa Arthur sangat mengambil berat tentangnya. Tetapi Arthur sebaliknya meletakkan telinganya ke telinga Georgia perut. Dia kemudian menangis seperti orang yang trauma sambil mengulang ayat berulang kali. Arthur menawarkan untuk membawa G ke Boston dengan selamat. Dia kemudian memberinya jaket penyamaran yang dia bangunkan 8 tahun lalu. Jaket ini akan membuatkan android tidak dapat melakukannya lihat manusia jika mereka memakainya. Android mengesan manusia melalui UV, penderia haba, dan penglihatan malam, dan jaket ini berfungsi sebagai topeng terhadap semua itu. Walau bagaimanapun, ia hanya tidak dapat dilihat oleh mata, Georgia masih perlu berhati-hati kerana robot boleh masih mendengar dan menghidu manusia. Arthur kemudian membawanya ke rumah persembunyian android. Semasa mereka menghampiri rumah, Arthur menyerahkan jaketnya kepada G dan mengarahkannya masuk ke dalam dan letakkan pada Sam sebelum pergi. Arthur tidak datang bersamanya kerana dia hanya mempunyai 2 jaket. Georgia kemudian dengan berani masuk ke dalam rumah. Ternyata teknologi jaket itu benar-benar menjadikannya tidak kelihatan kepada android. Malah, android akan terus menyeksa manusia untuk menarik perhatian manusia lain untuk datang ke tempat mereka. Dia berjaya masuk dengan langkah perlahan dan senyap, dan melihat Sam yang cedera parah di kakinya. Ketika cuba menyelamatkan Sam, salah seorang robot masuk selepas mendengar bunyi. Sam kemudian mengalih perhatian dengan memprovokasi android, tetapi membuatkan dia mendapat penyeksaan tambahan daripada robot itu. Selepas robot pergi, Georgia bergegas untuk membuka ikatan Sam dan mengabaikan panggilan tebusan yang lain. Tetapi lelaki itu terus meminta pertolongannya. Mengancam dia akan menjerit dan memanggil android jika dia tidak. Melihat G tidak membantunya, dia kemudian jerit dan android yang mula mengejar mereka. Semasa mereka jatuh, Arthur muncul entah dari mana dan membantu mereka dengan menembak jatuh semua android. Selepas menumbangkan beberapa android, mereka menuju ke truk. Arthur memandu truk dengan laju, manakala Sam hampir tidak sedarkan diri, dan G terpaksa berhadapan dengan hakikat bahawa dia hampir bersalin. Dia memotong seluarnya dan berjuang untuk melahirkan anaknya di dalam truk. Beberapa ketika kemudian, G terjaga di atas katil pesakit, dan seorang doktor memberikan bayi lelaki mereka kepadanya. The doktor memaklumkan Arthur sedang berehat kerana pengsan selepas membawa G dan Sam ke kem perlindungan Boston.
Ji dan Sam sangat gembira melihat bayi kecil, yang mereka namakan Forrest. Menurut doktor, Arthur menimbulkan kekecohan di pusat pemeriksaan bahawa askar terpaksa membenarkan mereka masuk. Askar itu membenarkan mereka masuk selepas perasan Ji dan Sam sudah pengsan. Dengan tergesa-gesa, akhirnya mereka berjaya membedah Ji untuk melahirkan anak tersebut. Walaupun mereka gembira pada masa ini, tetapi bahagian paling teruk dalam perjuangan Sam ialah kehilangan kedua-dua kakinya. Walau bagaimanapun, Sam cuba menenangkan Ji kerana kemungkinan besar dia akan menggunakan kaki robot sebaik sahaja dia tiba di Korea. Selepas itu, wakil daripada tentera mula menyoal siasat mereka. Ji menceritakan tentang perjalanan mereka, yang dimungkinkan oleh teknologi dalam jaket Arthur. Dia menerangkan semua tentang teknologi kepada lelaki tentera itu. Tetapi lelaki tentera terkejut dan keliru kerana teknologi yang diterangkan oleh Georgia tidak pernah wujud. Jika ada, sudah tentu mereka diperkenalkan dan diterima daripada pimpinan negeri. Apabila Ji mendengar ini, dia tiba-tiba teringat kata-kata Arthur dan menyedari bahawa dia telah ditipu. Lebih-lebih lagi, ternyata Arthur adalah salah seorang android yang hanya menggunakan dia sebagai laluan begitu bahawa robot boleh menyelinap ke kem perlindungan Boston. Ia terbukti selepas soal siasat selesai, di mana tentera android mula menyerang kem Boston. Sam pula telah tertidur kerana suntikan ubat. Ji menutupnya dengan kain dan memberitahu dia akan kembali selepas mendapat bantuan. Ji kemudian keluar dengan anaknya. Dia sudah sedar bahawa matlamat robot menyelinap ke pangkalan adalah untuk meletupkan EMP, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Howell. Georgia kemudian bergegas melalui medan perang antara askar dan android. Dia berjaya masuk ke dalam bilik EMP, tetapi Arthur tiba-tiba muncul dari belakang. Dia mengancam untuk menikam kanak-kanak itu jika dia tidak melakukannya, membantunya dalam melumpuhkan EMP. Dari sini, kami juga mengetahui bahawa android telah diprogramkan menjadi emotif untuk membuat manusia berasa selesa. Semasa Arthur terus menghampiri Ji, dia melepaskan pistol berulang kali di kepala Arthur sehingga mukanya musnah dan menampakkan wajah robotnya yang sebenar. Tidak lama kemudian, android lain mula muncul, memaksa Georgia untuk menahan pintu. Akhirnya, dia berjaya melompat dan meletupkan EMP yang hanya akan diletupkan dalam keadaan kecemasan yang melampau. Akibatnya, letupan yang dihasilkan oleh letupan itu, menyebabkan android di kawasan itu lumpuh. Georgia bangun semula dalam keadaan pesakit bilik sebelah Sam dan Forrest. Ji kemudian mengambil kamera filem terakhir yang tinggal dan mengambil foto mereka. Sebelum keadaan menjadi lebih teruk lagi, Sam mengajak mereka untuk segera ke pelabuhan untuk mendapatkan kapal pemindahan. Apabila mereka sampai di sana, ada sebuah kapal Korea yang baru hendak meninggalkan pelabuhan. Malangnya, pegawai itu menjelaskan bahawa Korea hanya akan membawa bayi, bukan ibu bapa. Ia adalah bukan soal ruang di atas kapal, tetapi apabila mereka di Korea mereka akan memerlukan pekerjaan untuk terus hidup. Apabila mereka melihat keadaan kaki Sam yang dipotong, mereka tidak pasti yang mereka boleh bertahan di sana. Sam boleh memahami keadaan itu dan merayu Ji supaya membenarkan Forrest pergi bersama pegawai itu. Menurut Sam, bayi ini boleh mendapat kehidupan yang lebih baik di Korea. Ji menandatangani surat penamatan hak ibu bapa yang diberikan oleh pegawai dengan berat hati. Dia juga menulis surat kepada anaknya, supaya dia dapat membaca kesedihannya kerana berpisah dengannya. Selepas menulis surat, dia menasihati seorang pegawai untuk mencari ibu bapa yang akan menjaga dan menyayangi anaknya. Pada ketika ini, Georgia tidak dapat menahan air matanya, dan dia menangis sekuat hati ketika anaknya pergi. Sebelum filem itu tamat, Georgia cuba meninggalkan semua kenangan sedih dalam hidupnya sambil membakar foto Sam. Tetapi dia memilih untuk menyimpan gambar dirinya bersama Sam dan Forrest, sebagai detik terindah dalam hidupnya untuk menjadi seorang ibu. Georgia kini tinggal sendiri, tanpa Sam. Saya percaya bahawa Sam telah meninggal dunia akibat pendarahan, atau mungkin masih ada harapan. Dan filem itu berakhir dengan menunjukkan Ji pergi bersama sekumpulan askar ke Portland. Mereka telah membina pangkalan di sana untuk menempatkan mangsa yang terselamat. Sila layari peti deskripsi channel ini di bawah untuk beri sokongan anda. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.